Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kelas hari ini cikgu akan share topik probability distributions dan kita akan fokus kepada binomial distributions. Okey, probability distributions ni saya nak bagi penerangan sikit lah. Topik ni akan keluar dalam paper 2, soalan di dalam section B dan membawa markah sejumlah 10 markah. Kalau dalam paper 1 dia akan keluar sebanyak satu soalan dan soalan itu biasanya di dalam lingkungan 3 sehingga 4 markah. Jadi topik ini agak penting lah kerana ia membawa lebih kurang 13 sehingga 14 per 180 markah untuk paper Maths SPM. Okey, kita tengok dulu probability distributions. Untuk binomial distributions ni apa dia yang sebenarnya. Okey, binomial distribution ni kita punya learning outcomes yang pertama sekali at the end of the lesson you will be able to, yang pertama, list all possible values of a discrete random variable. Okey, apa benda tu nanti saya terangkan. Yang kedua, determine the probability of an event in a binomial distribution. And number 3, plot binomial distribution graphs. Okey, kita tengok dulu terjemahan vocabulary and definitions untuk perkataan-perkataan yang ada di dalam binomial distributions. Yang pertama, discrete random variable. Okey, discrete random variable ni membawa maksud variable ataupun benda yang kita boleh ubah x. Okey, kita biasanya akan tukar kepada x lah, yang boleh dikira, countable. Okey, benda yang kita boleh kira ialah contohnya bilangan adik-beradik, bilangan kereta, bilangan anak, bilangan buku yang dibaca. Okey, itu adalah contoh-contoh perkara ataupun boleh ubah yang boleh dikira. Okey, Bernoulli. Okey, kita tengok dulu soalan sebab Bernoulli trial, binomial experiment, semua ni akan kita terangkan berdasarkan soalan contoh. Okey, soalan contoh yang pertama ialah two dice are rolled. Okey, dua dadu dilempar. If X is a discrete random variable representing, okey, mewakili, kalau X tu adalah discrete random variable, mewakili apa? The difference. Okay, the difference between the numbers shown on the upper face. Okay, perbezaan di antara nombor-nombor yang ditunjukkan di atas permukaan atas, pada permukaan atas, permukaan yang dapatlah dadu yang pertama dapat 6 contohnya, dadu kedua dapat 1, so dia punya difference adalah 5. Okay, list all possible values of x. Okay, listkan semua possible values of x. Okay, possible values of x iaitu peristiwa di mana kita mendapat difference between the numbers of two dice. Okay, dua dadu ni adalah adalah apa? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dadu, katalah dadu pertama dapat 6, dadu kedua dapat 6. So 6 tolak 6 adalah 0. Dadu pertama dapat 1, dadu kedua dapat 1. 1 tolak 1 kita akan dapat x kita sama dengan 0. Okey, kalau dadu pertama dapat 1, dadu kedua dapat 2. So kita akan dapat perbezaan, difference dia ialah 1. Okey, 0, 1, 2, 3, 4, 5 sahaja. Sampai 5 sahaja. Kenapa? Sebab yang terbesar kalau 6, dadu yang pertama 6, dadu yang kedua 1, maka kita dapat 5 dia punya difference. Okey, itu adalah possible values of x. So kita tinggalkan jawapan ni di dalam bentuk set notation. Okay, number 2, a bias coin. Apa maksud a bias coin? Bias coin ni adalah coin yang tak adil, yang bias, yang tak adil lah, yang mungkin dia akan menghasilkan satu nilai. Kalau kita lambung, dia akan selalu dapat tails je, dia tak adil, dia tak jadi 50-50, dia mungkin jadi 70-30. Okay, when tossed. Okay, a bias coin when tossed, apabila dilemparkan, apabila di lambung, is known to have a 70% success rate of getting a tail. Maksudnya kita dah tahu dah coin tu, duit shilling tu, kalau kita lambung 70% kita akan dapat ekor. Maknanya dia tidak adil. If a coin is
toes 4 times, find the probability that the number of tail obtained is 3. Okey, yang ini saya akan terangkan dengan lebih jelas lah. Apa dia 70%, apa dia 4 times, okey. So kita tengok dulu. Ini bentuk yang biasanya pelajar guna. Pelajar akan guna tree diagram untuk membuat nak menunjukkan macam mana pun kita lempar dadu tu. Okey, untuk lontaran kali pertama kita akan dapat lontaran kali pertama kita akan dapat H dengan T. Lontaran kedua kita akan dapat dia punya cabang lah, HT. Lontaran ketiga HT. Lontaran keempat HT sampailah berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, so 8 kali lah. Jadi kat sini semua ni, okey, kita akan tengok HT tu adalah dia punya Bernoulli trial. Maksudnya trial Bernoulli ni adalah apabila kita membuat sesuatu eksperimen, kita mendapat dua keputusan, lulus atau gagal, hujan atau tak hujan, head or tail. Kalau dadu tadi tak jadi sebab dia mempunyai 6 trial dan biasanya tu possible outcomes lah, gagal ataupun tak, macam tu lah. Kemudian daripada Bernoulli trial tersebut kita boleh membentuk binomial experiment apabila kita membuat beberapa kali Bernoulli trials. So binomial experiment ialah a number of Bernoulli trials, berapa kali kita buat kan. Dan okey, each trial is independent, dia tidak akan bergantung dengan trial yang sebelumnya. Trial yang pertama, keputusan trial yang kedua tidak akan bergantung dengan keputusan daripada trial yang pertama. Kemudian the probability of success in each trial is the same. Probability of success ni adalah 70% tadi. Okey, sebab coin tu memang dah tahu, memang bias, memang tak adil, dia memang akan dapat 70%. Kalau 50% pun boleh juga maksudnya terpulanglah pada soalan yang diberi. Okey, so formula akan kita gunakan untuk binomial distribution adalah Px equals to R equals to NCR P to the power of R Q to the power of N. Okey, apakah itu Px equals to R? P adalah probability apabila X iaitu kita punya variable ni, okey, variable kita adalah apabila variable X kita ni bersamaan dengan R, maknanya sukses kita dapat berapa dan dia adalah bersamaan dengan, kita hanya akan mengira menggunakan NCR. Yang ini boleh dapatkan daripada calculator, P to the power of R Q to the power of N minus R. Saya terangkan di sini. Find the probability that the number of tail obtained is 3. Number of tail obtained adalah X. X yang kita kehendaki. So the probability of X equals to R. X adalah number of tail obtained. So kita ada number of tail obtained ialah 0, 1, 2, 3, 4. Macam mana? Mungkin daripada kita punya 4 kali lontaran tersebut, kita tak dapat langsung echo. Kita tak dapat langsung tail. So dia akan jadi kosong lah. Ataupun daripada 4 lontaran tersebut kita hanya mendapat sekali tail. Daripada lontaran tersebut kita mungkin mendapat 2 kali echo. Daripada lontaran tersebut 4 kali lontaran tu kita dapat 3 kali tails. Dan yang keempat apabila kita dapat, yang kelima apabila kita dapat 4 kali tail, maksudnya lontar semua keempat-empatnya adalah echo. Asyik-asyik echo je yang keluar. Kemudian N adalah number of trials. So number of trials untuk soalan ini adalah 4 times, sebab dia kata if the coin is tossed 4 times, so N number of trials dia adalah 4. R adalah number of success, iaitu sukses yang dikehendaki kat sini adalah 3, iaitu kejayaan kita dapat tail. So kejayaan kita dapat tail adalah sebanyak 3 kali. P adalah probability of success. Beza R dengan P. R adalah number of success.
manakala P adalah probability of success dan Q adalah probability of failure. Jadi pelajar-pelajar kena tahulah kat sini dia punya terjemahan. N adalah number of trial, bilangan kita mencuba. R adalah number of success, bilangan kali kita berjaya daripada percubaan-percubaan tersebut. Okey, P adalah 0.7, merupakan daripada sini kita ambil daripada 70%. So disebabkan dia dalam bentuk probability 70 over 100, we get 0.7. Manakala Q adalah kita perolehi daripada 1 tolak P. So 1 ni menunjukkan jumlah keseluruhan probability. Probability yang sempurna 1. Jumlah keseluruhan ni kita tambah, kita akan dapat 1. So 1 tolak dengan P, kita akan dapat Q. That is 1 minus 0.7, we get 0.3. Okey, so daripada soalan ini kalau kita tengok kita nak dapatkan jawapan dia, guna sahaja formula yang diberi iaitu NCR. NCR ni kita boleh dapat daripada kalkulator, boleh tekan kalkulator iaitu awak kena nak dapatkan C tu, mula kita akan tekan P 4. Okey, C tu kita kena tekan shift bahagi. Kalau kat kalkulator tu, keluarkan kalkulator sekarang, shift simbol bahagi. So kita akan dapat NCR kan. So 4C3. So we get 4 untuk ni. Kita akan dapat 4 kat sini. Okay, 0.7 to the power of 3. Macam mana dapat 0.7 to the power of 3? 0.7 adalah P dan 3 ni adalah R. Okay. Okay, so kita dapat kat sini 0.7 kuasa 3 adalah 0.343 dan 0.3 lah, iaitu Q to the power of N minus R. N minus R ialah 4 tolak 3. So kita dapat 1. Okey, ini jawapan dia. Jawapannya ialah 0.4116. Maknanya kejayaan kita mendapat 3 kali tails daripada lambungan satu koin yang tak adil, yang merupakan 70% success of rate ataupun probability of success dia, dan Q dia iaitu probability of failure dia ialah 0.3, di mana trials dia adalah 4. Kita dapat 0.4116. Okey, itu yang pertama lah. Okey, kalau kita yang seterusnya, kalau kita nak dapatkan probability bagi setiap X ni, so Px equals to 0. Kalau kita tak dapat langsung tail, so pengiraan dia NC0 lah, 4C0, 0.7 to the power of 0, dia akan ikut ni adalah R. Okay, and 0.3 to the power of 4 kerana N tolak 0. 4 minus 0, we get 4 lah. Okay, dan jawapan dia 0.0081. Okay, Px sama dengan 1 NCR iaitu 4C1, 0.7 kuasa 1, 0.3 kuasa 3. So kita dapat 0.0756. Okay, Px equals to 2. Samalah, guna formula yang sama. Px equals to 3 and kita boleh dapat Px equals to 4. Yang ni tak ada dalam soalan pun, tapi yang ni kita buat semua ni apabila kita dikehendaki untuk membuat graf membuat graf bagi binomial distribution. Okay, so binomial distribution, dia distribution. Apa maksud distribution? Kita distribute, kita sebarkan, kita bahagikan, bukan bahagi juga, penyebaran lah, bagi penyebaran data ni kan. So kita akan tengok untuk setiap event, apabila berlaku tails kosong, tak dapat langsung, kita dapat 1 tail, 2 tails, 3 tails, 4 tails. So dia punya sebaran ni boleh ditinggalkan di dalam bentuk graf. Okay, so kita akan plot binomial distribution graphs. Ini dia punya bentuk graf, di mana kita punya X adalah paksi X kita adalah kita punya R lah. Okay, R dia 0, 1, 2, 3, 4. Manakala kita punya paksi Y adalah probability tersebut. Jadi buat graf yang
pangkah-pangkah tu. So kita dapat graf kita. So this is the graph of binomial distribution. Ingat, jumlah keseluruhan probability adalah 1. Jadi kalau kita jumlahkan ke semua ni sekali ni, 0.0, 0.81, 0.0756, 0.2646, 0.4116, 0.2401, jumlah dia adalah 1. Okey, saya ingin berterima kasih kepada arwah Cikgu Nurani Hashim, guru jumlah matematik yang telah membuat slide yang menarik ini. Sangat berguna untuk semua pelajar. Jom kita sedekahkan Al-Fatihah untuk arwah Cikgu Nora. Okey, saya akan teruskan dengan contoh satu contoh untuk soalan binomial distribution. Biasa soalan macam ni akan keluar dalam SPM ataupun trial, tapi mungkin zaman sekarang ni soalan akan lebih mencabar lah. Okey, soalan yang pertama, 60% of the applications for a scholarship are accepted. Maknanya 60% ni apa? 60% is N. No. P alamak. Sorry. 60% adalah dia punya P. Okay, maafkan saya. Okay, ni P dia. In the school, 7 student. Okay, 7 student ni adalah dia punya N. Apply for the scholarships. Calculate the probability that exactly 3 applications are accepted. So, exactly 3 ni adalah dia punya R. Okay, ni R dia. Okay. Jadi, mari kita jawab soalan ni. Saya tukar warna pen dulu. Okay, untuk A, macam mana kita nak dapatkan exactly 3 applications ni, probability of exactly 3 applications. So, P kita akan jadi, payah sikit, P X equals to 3, okay, adalah bersamaan dengan NCR. So, N kita adalah 7, CR, R kita adalah 3, and kita punya P, probability of success is 0.6 to the power of 3. Okay, 3 ambil kat sini. And 0.4 probability of failure. Okay, kebarangkalian gagal. Ini kebarangkalian berjaya. Okay, kebarangkalian gagal adalah 7 minus 3, that is 4. So, kita pun kira satu persatu, kita akan dapat okay, dalam kalkulator 0.1935. Okay, tak percaya boleh kira. 7C3 ni kena tekan dulu kalkulator 7, shift bahagi. Okay, tekan 7, kemudian tekan shift tekan dekat butang shift. Okay, kemudian tekan bahagi. So, barulah masukkan 3. Okay, itu kalkulator lah, cara kalkulator. Okey, yang seterusnya adalah apabila kita nak dapatkan B, jawapan untuk B, at least 2 applications are accepted. Maksud at least 2 adalah hanya 2. Okey, bukan hanya 2. Sekurang-kurangnya 2. Bermakna X kita akan jadi dia akan jadi macam ni. Probability bagi X equals to 2. Ni kita terima. Tambah dengan X equals to 3, tambah dengan probability bagi X equals to 4, tambah dengan probability bagi X equals to 5, tambah dengan probability bagi X equals to 6, tambah dengan probability bagi X equals to 7. So, banyaklah nak buat kat sini. Jadi, dia ada cara yang lebih mudah supaya kita tak tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6 sebanyak 6 kali. Ada cara mudah. Cara mudahnya ialah kita tolak saja. Satu, probability yang sepenuhnya, iaitu satu jumlah probability tolak dengan probability bagi X equals to 0.
tolak dengan probability bagi X equals to 1, iaitu yang kita tidak kehendaki. So dia akan jadi lebih mudah, di mana kita buat saja satu tolak N kita adalah 7, C kosong. So 0.6 kuasa kosong darab dengan 0.4 kuasa 7. Okey, tolak satu lagi iaitu 7C1 0.6 kuasa 1 dan 0.4 kuasa 6. Okey, so yang ini semua akan menghasilkan 1 tolak 0.00164 tolak 0.0172. So jawapan dia ialah 0.9812. Okey, itu adalah contoh yang sangat mudah lah. Jadi saya akhiri sahaja video pada hari ini. Saya akhiri dahulu. Semoga ia bermanfaat untuk pelajar-pelajar yang belajar secara online di rumah lah. Saya minta maaf di atas segala kekurangan. Dan saya mendoakan pelajar-pelajar semua sihat walau di mana sahaja berada, dan kita boleh kembali bersekolah selepas PKP ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.